A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan yang ke-22. Jadi bersempena pada Ramadan yang ke-22, bagi sesiapa yang berhajat untuk khatam Al-Quran satu kali di dalam bulan Ramadan, maka kita sepatutnya berada di juzuk 22 untuk bacaan Al-Quran kita. Jadi pada hari ini insya-Allah saya akan berkongsi tadabbur untuk satu ayat dari juzuk 22. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, dalam juzuk 22 terkandung di dalamnya beberapa surah. Ya, antaranya ialah surah Al-Ahzab, penghujung surah Al-Ahzab. Kemudian sambung dengan surah Saba, iaitu Makkiyah. Kemudian surah Fatir, juga Makkiyah. Kemudian surah dan sedikit daripada surah Yasin, juga Makkiyah. Al-Ahzab saja Madaniyah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, sebelum kita masuk pada tadabbur, kita lihat dahulu pengertian surah. Nama surah yang kita ingin tadabbur ni itu surah Fatir. Fatir bermaksud Al-Khaliq, iaitu pencipta, ya, yang menciptakan sesuatu yang tidak ada contoh. Ya, kalau kita manusia sekarang menciptakan sesuatu yang sudah ada sampel ataupun contoh, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mencipta gunung ganang, pokok, langit, bumi dan sebagainya tanpa contoh. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah, yang mendahului surah Fatir ini ialah surah Saba, yang mana di dalam surah Saba ini Allah menyebutkan atau merakamkan ejekan ataupun syak syubhah yang dibawa oleh kaum musyrikin Mekah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang mereka ada, yang mereka rasa mereka bangga dengan apa yang mereka ada, kekayaan dan sebagainya. Tapi Allah sebutkan bahawa Allah boleh hapuskan dengan sekelip mata sebagaimana kaum Sabah. Ya. Kemudian di dalam surah Fatir ini Allah sebutkan di dalam surah Fatir banyak ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang agung, antaranya langit, bumi, angin dan sebagainya. Gunung ganang yang berwarna-warni, ya, mukhtalifun alwanuha, laut, tawa, masin. Kalau kita fikir Nabi SAW ketika itu, adakah baginda sudah berjumpa ataupun rasai laut, ya? Jadi subhanallah, siapa yang kata Al-Quran itu bukan daripada, itu rekaan daripada Nabi SAW semata, maka dia tersilap sebenarnya. Baiklah tuan-tuan, kita masuk pada ayat yang kita ingin tadabbur pada hari ini, iaitu daripada ayat yang ke-10 daripada surah Fatir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uh. وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ. Artinya, barang sesiapa yang menginginkan kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu seluruhnya. Kepadanya yas'adul kalimu, naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal yang soleh mengangkatnya. Dan orang-orang yang merencanakan keburukan, bagi mereka itu azab yang pedih, dan rencana-rencana mereka itu akan terhapus. Baiklah tuan-tuan dirahmati Allah, bila kita lihat terjemahan, mungkin kita sudah boleh tadabbur, tapi nak lebih meresapi lagi, kita lihat bagaimana mufassir ataupun para ulama memberi tafsiran pada ayat ini. Jadi man kana yuridul izzah, kemuliaan, falillahil izzah jami'ah. Kerana apa? Kerana orang musyrikin Mekah ketika itu mereka merasa mulia dengan pegangan mereka, dan mereka rasa
risalah yang Nabi bawa ini akan menghinakan mereka. Mereka merasa mulia dengan asnam ataupun berhala yang mereka ada. Siapa yang ada berhala di rumahnya, mereka akan rasa mulia. Jadi kita tanya diri kita semula, kita yang membawa image ataupun syiar Islam, sebagai contoh kita yang berhijab, apakah kita merasa mulia dengan hijab kita atau kita merasa malu atau terhina? Ya, kadang kita berada di negara kita mungkin kita elok berhijab, tapi bila kita keluar ke negara orang, kadang kita merasa hina. Jadi sebab itu kita memendekkan hijab kita atau kita terus buka tudung dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Falillahil izzah, maka bagi Allah lah kemuliaan itu. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya yas'adul kalim. Jadi tuan-tuan lihat, didahulukan ilaihi menunjukkan bahawa takhsis itu kepada Allah sahaja, sebagaimana iyyaka na'budu, kepada Allah sahaja kita menyembah. Jadi kepada Allah sahaja yas'adul kalimut thayyib, akan naik perkataan-perkataan yang baik itu. Okey. Jadi perkataan-perkataan baik ini ada ulama mentafsirkannya sebagai az-zikru, zikir, ad-du'a, doa ataupun tilawah, baca Al-Quran. Tetapi bila Quran datangkan secara umum, maka ada para ulama yang memberi tafsiran bahawa ia umum, iaitu nasihat, tazkirah ataupun kata-kata kita pada orang. Okey, Assalamualaikum juga dikira kalimah tayyibah. Tak terkecuali juga ialah amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi termasuk dalam kalimah tayyibah. Okey, itu satu, iaitu kita faham bahawa apa yang keluar daripada mulut kita ini akan naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikhususkan disebut kalimut tayyib dan tidak disebut perkataan-perkataan yang buruk ialah kerana apa? Untuk tasyrif, iaitu untuk memuliakan perkataan-perkataan baik ini, supaya kita fokus dan kita teruslah bertindak untuk sentiasa menjaga perkataan-perkataan yang keluar daripada lidah kita, ya. Wal amalus salih yarfa'uh, dan amal soleh itu mengangkat. Di sini ada dua pandangan ulama, iaitu ada yang mengatakan Allah mengangkat amal soleh, manakala kalimah tayyib pula naik sendiri pada Allah. Ada satu lagi pandangan ulama mengatakan bahawa amal soleh inilah yang akan mengangkat kalimah tayyibah tadi kepada Allah. Sebab apa? Su'ada, apabila kita naik, maka boleh saja kita jatuh. Apabila seorang yang mendaki gunung sebagai contoh, su'ada, pertama sekali dia boleh sahaja akan jatuh semula. Yang kedua ialah boleh sahaja dia penat, terhenti di tengah jalan dan sebagainya. Jadi amal soleh inilah yang akan mengangkat kalimah tayyibah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau orang yang memberi nasihat atau kami yang berada di sini yang mentadabbur Al-Quran, tapi kami sendiri tidak mengamalkannya, maka di manakah ruh kalimah tayyibah itu? Sebagaimana firman Allah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, apakah kamu menyuruh manusia kepada kebaikan tapi kamu melupakan diri kamu sendiri? Okay. Jadi tuan-tuan, amal soleh itu yang akan mengangkat kalimah tayyibah itu. Jadi ruh kepada kalimah tayyibah itu ialah perbuatan-perbuatan yang soleh. Okay. Yang mana pertama sekali ialah ulama mentafsirkan ialah pada a'malul qulub, iaitu hati kita ketika kita mengungkapkan perkataan itu. Bagaimana hati kita bila kita mengungkapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Apakah kita meresapi dan kita betul-betul menghayati perkataan itu? Benarkah kita merasa bahawa kita benar-benar bersaksi bahawa Allah itu satu, Nabi itu surah Allah? Kemudian juga amal jawarih, iaitu amal ataupun perbuatan anggota badan kita. Yang seterusnya ialah menjauhi yang haram, dan yang terakhir ialah mengikuti ataupun melazimi perkara-perkara sunnah. Semua ini merupakan antara amal soleh yang akan mengangkat kalimah tayyibah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apabila kita mengungkapkan Allahu Akbar di dalam takbiratul ihram sebagai contoh, apakah hati kita ketika itu merasai keagungan ataupun
keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu bila kita Allahu Akbar, secara automatik kita akan memisahkan diri kita daripada dunia dan kita hanya fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi di sini ialah poin yang penting kita kena tahu bahawa di awal ayat itu Allah menyebut tentang Al-Izzah, kemuliaan. Kemuliaan sifatnya tinggi. Kemudian Yas'adul kalimu. Okay? Perkataan baik itu naik. Naik itu juga ke tempat yang tinggi. Okay? Yang ketiga ialah Amalus salihu yarfa'u. Amal soleh itu diangkatnya. Okay? Mengangkatnya. Mengangkat juga bersifat yang tinggi. Maka di sini kita dapati bahawa kemuliaan itu sebenarnya ialah dengan dua perkara ini, iaitu menjaga tutur kata kita, sebutlah yang baik-baik sahaja. Yang kedua ialah menjaga tingkah laku dan perbuatan kita, jadikan ia selari dengan apa yang kita bicarakan. Ya. Jadi tuan-tuan, inilah tips ataupun dua perkara yang membawa kepada kemuliaan yang ada pada awal ayat tadi, Al-Izzah. Okay. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada ayat ini kita dapat simpulkan bahawa rupa-rupanya setiap perkara yang kita keluar daripada mulut kita memang benar dicatat oleh malaikat. Tapi yang lebih istimewa ni ialah perkataan yang baik itu direct naik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun ia tidak sampai pada pendengar. Bila kita nasihat pada orang, belum tentu orang itu terima. Ya. Tetapi apabila nasihat itu adalah hati kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan kita juga mengamalkan tersebut, maka insya-Allah Subhanahu Wa Taala kalimah thayyibah yang kita ungkapkan kepada saudara kita tadi itu direct naik terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuba hitunglah berapa banyakkah kalimah thayyibah yang keluar daripada mulut kita dalam sehari-hari, ya, khasnya di bulan Ramadan ini. Dan kepilkan ia bersama amal yang soleh supaya ada nilai dan lagi lajulah ia naik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nasihat ini untuk saya dan untuk tuan-tuan juga. Sampai situ saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.